ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama pada malam ini. Jadi insya-Allah pada malam ini saya nak sambung perbincangan yang berkaitan dengan hal terakhir yang kita bincang pada minggu lepas adalah berkaitan dengan peranan salah seorang watak yang utama lah, yang telah merosakkan Islam pada waktu itu, yang telah berjaya memporak-perandakan politik Islam pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan, iaitu seorang Yahudi yang berpura-pura memeluk Islam, iaitu Abdullah ibn Sabah. Jadi dalam kitab ni disebut secara ringkas saja. Sekarang ni saya nak cuba berkongsi maklumat dalam kitab ni, hak kata 1000 muka surat tu, Badlul Majhud fi Musyabahatir Rafidah bil Yahud, itu nama kitab tu. Jadi saya nak baca sedikit berkenaan dengan apakah ajaran-ajaran yang telah diasaskan oleh Abdullah ibn Sabah ini, dan akhirnya ajaran itu menjadi sebagai satu ajaran utama di kalangan Syiah Imam 12 ini. Jadi Abdullah ibn Sabah dalam kitab ni dia bahas panjang lebar juga berkaitan dengan peranan Abdullah ibn Sabah ini, yang mana pada minggu lepas saya telah sebut bagaimana Abdullah ibn Sabah ini telah beberapa tahun membuat propaganda, menyebarkan fitnah di beberapa buah negara, misalnya di Iraq, di Mesir, dan banyak lagi tempat-tempat lain, dan terbukti bahawa dia berjaya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kejayaan kepada Abdullah ibn Sabah. Jadi dalam kitab-kitab ni tidak disebut siapa lagi yang memainkan peranan besar selain daripada Abdullah ibn Sabah, yang berusaha memburukkan kerajaan Sayyidina Uthman pada waktu itu. Bermacam-macam fitnah, pelbagai tomahan jahat telah dilemparkan kepada Sayyidina Uthman ibn Affan. Selain daripada menyebarkan fitnah terhadap kepribadian Sayyidina Uthman, gerakan Abdullah ibn Sabah juga telah menaikkan semangat masyarakat untuk memberontak terhadap Sayyidina Uthman ini. Dan sebenarnya sarjana-sarjana Islam dalam kitab-kitab menyebutkan bahawa kejayaan pertama gerakan Sabaiyah ini adalah dengan terbunuhnya Sayyidina Uthman. Ini memang disebut memang kejayaan dia, kejayaan pertama dia. Kalau sebelum itu Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Uthman dibunuh, tidak jelas nampak peranan Syiah itu sebagai pengasas, tidak jelas. Bahkan tidak disebut, memang tidak Ibn Sabah pun dia bunuh, tidak. Dia bunuh Sayyidina Ali, dia bunuh Sayyidina Uthman, Ibnu Muljim bunuh Sayyidina Ali, Abu Lu'ah bunuh Sayyidina Umar. Walaupun ada setengah-setengah ulama dia kait, dia kata Ibnu Muljim ni, Abu Lu'ah ini disanjung tinggi oleh Syiah sekarang ini. Mana kalau kita tengok tu dia ada hubung kait, cuma tidak jelas lah. Tapi kalau Abdullah ibn Sabah, bukan dia yang dibunuh, bukan dia yang bunuh, tetapi dia menggerakkan masyarakat
Bukan masyarakat Madinah, masyarakat di luar daripada Madinah, di Mesir, di Iraq, dan di beberapa tempat lah yang lain. Dan yang paling berjaya, tempat yang paling berjaya, yang mana masyarakat paling ramai terpengaruh dengan gerakan Abdullah ibn Sabah ini, adalah di Mesir. Itu paling berjaya. Di Iraq sendiri, iaitu khusus di Kufah itu memang dia berjaya. Dan masyarakat di sinilah sebenarnya hak turun ke Madinah untuk membunuh Sayyidina Uthman ibn Affan itu. Baik, saya nak sebut sikit sebagai beberapa contoh lah. Beberapa contoh mana ajaran Abdullah ibn Sabah ini. Yang pertama, ajaran Abdullah ibn Sabah mula-mula sekali, seperti mana yang dicatatkan di dalam kitab, mula-mula sekali dia sebut bahawa Sayyidina Ali adalah jelmaan Tuhan. Itu mula-mula sekali. Dia kata Sayyidina Ali ni, dia separuh, sebahagiannya adalah manusia, tapi di dalam dia tu Allah sudah meresap masuk dalam dia. Dia ni jelmaan Tuhan. Zahir memang nampak manusia, sebab tu dia boleh luka, boleh patah gigi, boleh rebah, boleh sakit. Itu tubuh dia. Tapi dia tu sebenarnya rohnya, dalamnya adalah Tuhan. Sebab tu dia tak mati. Sayyidina Ali. Sehingga dia kata sekiranya, ni dalam kitab Syiah disebut, sekiranya kamu kemukakan kepada aku 40 bekas, yang mana kamu asingkan otak Sayyidina Ali, buat kecil-kecil, letak dalam 40 bekas untuk menjadi bukti bahawa Sayyidina Ali mati, aku tak percaya. Nak mati macam mana? Dia tu jelmaan Tuhan. Itu mula-mula sekali. Ni Abdullah ibn Sabah. Kita kata ada, macam mana boleh terima? Masyarakat tu boleh terima. Sebab tu saya sebut, masyarakat yang terima bukan masyarakat sahabat. Sahabat tak terima. Tak ada sahabat terima tu. Dia Syiah ni sendiri, dan setengah dari riwayat sebut, di Iraq, selain daripada Kufah tu berada di Iraq, masyarakat beberapa tempat lah masyarakat halau dia tak berjaya. Misalnya di Iraq sendiri, cuma di Kufah lah, keseluruhan Iraq tu tidak. Tetapi kalau di Mesir, memang masyarakat tu terima. Sebab itulah ulama kita buat kajian lah, kenapa masyarakat Mesir tu terima, bagaimana kedudukan masyarakat di segi akidahnya pada waktu itu. Kita tahulah masyarakat Mesir ni masyarakat yang sembah dewa, puja dewa tu, dewa ni paganism, ajaran paganism itu, dengan ajaran yang karut marut, sembah Sungai Nil, puja Sungai Nil, sehingga sanggup dihumbankan setiap tahun anak gadis yang paling cantik. Itu berlaku. Maknanya khurafat, bid'ah akidah ni, benda-benda yang kita kata sesak, ada resak, kepercayaan karut ni, menjadi darah daging masyarakat, menjadi kepercayaan masyarakat, bukan kepercayaan individu ataupun kelompok-kelompok kecil, tetapi sudah menjadi ajaran masyarakat, diterima oleh masyarakat. Maknanya bekah dia tu sudah bekah yang penuh dengan kesesatan. Jadi sangat sesuai lah bila Abdullah ibn Sabah pergi ke Mesir, puji Sayyidina Ali lebih-lebih, memberikan sifat-sifat Tuhan. Itu asas-asas itu. Sebab tu kita tengok dalam ajaran Syiah sekarang ini, bukan sekadar dia beri sifat-sifat Allah kepada Sayyidina Ali, bahkan dia beri sifat-sifat Allah kepada 12 imam dia, berdasar pada kitab dia. Maknanya Syiah ni penuh dengan ajaran-ajaran syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi asas dia nya Abdullah ibn Sabah. Apa yang dia sebutnya? Sayyidina Ali adalah jelmaan Tuhan. Sayyidina Ali tak akan mati. Guruh-guruh yang bunyi itu adalah merupakan suara Sayyidina Ali. Banyak dalam kitab dia, banyak lah hadirat. Kalau nak bincang tu saja pun kita boleh buat mari dalil-dalil berdasar pada kitab-kitab induk dia, kitab-kitab utama yang setara dengan Bukhari. Abdullah ibn Sabah ni. Sebab tu saya memahami bila saya baca kitab ni dan kitab-kitab lain, kita baca buku-buku Syiah, kita nampak mana golongan Sabaiyah ni yang dikepalai oleh
Abdullah ibnu Sahabak ini, Ibnu Sahabak dia tidak mengaku dia Syiah. Memang dia tak mengaku. Dan dia pun bukan atas nama gerakan Syiah. Dia tu lebih dikenali gerakan Sabaiyah, yakni Abdullah ibnu Sahabak itu. Cuma kita kena faham lah, ajaran-ajaran asas Syiah sebagai usul agama Syiah yang ada sampai ke hari ini sebenarnya diasaskan oleh Abdullah ibnu Sahabak. Walaupun dia tak buh nama, yang tak ada dalam kitab sebut Abdullah ibnu Sahabak. Dia kata aku dia yang mengasaskan ajaran Imam 12 tu, tak ada sebut gitu. Tetapi benih-benih dia tu, asas-asas ajaran. Misalnya yang saya sebut yang pertama tadi, memberi sifat Tuhan pada Sayyidina Ali, bermula dengan mengatakan bahawa Sayyidina Ali adalah jelmaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang daripada itu maka lahirlah banyak benda-benda karut-marut yang disabitkan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak mati, Sayyidina Ali ni boleh menentukan nasib manusia. Banyaklah benda-benda yang dikaitkan. Hujan turun pun kerana Sayyidina Ali. Oh, cukup banyak hadirat. Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali pernah dalam riwayat sebut Sayyidina Ali suruh dia bertaubat. Dia tidak mau bertaubat, Sayyidina Ali tangkap dia. Dan Sayyidina Ali tak bakar. Sayyidina kata dah mu kata aku Tuhan, maka Tuhan ni biasa dia azab manusia, dia guna api. Jadi Sayyidina Ali kumpul buat dia, nak bakar dia. Dalam satu riwayat, satu ciri riwayat lah sebut, ada beberapa orang di kalangan pengikut dia hak sependapat dengan ni, hak pokok hakka lah hak dia ni, lah punya aku tegar dia ni, memang dibakar oleh Sayyidina Ali. Dia kata aku Tuhan. Tuhan dia tidak main azab pelik rendah-rendah, dia main hak berat lalu bakar. Tapi Ibnu Sahabak dia lari. Dalam setengah riwayat kata dia dihalau oleh Sayyidina Ali. Tapi setengah kata memang dia hampir-hampir nak dibakar, tapi dia sempat melarikan diri dengan pertolongan pokok dia. Malah Sayyidina Ali marah pada dia. Kita kena ingat, sebab itulah saya tegaskan seperti mana yang ulama tegaskan, yang menerima ajaran Syiah ni, khususnya yang di ajaran asas Syiah yang disebut oleh Ibnu Sahabak ini, bukan masyarakat sahabat di Madinah dan Mekah, tapi masyarakat Islam yang berada jauh di kawasan pendalaman, bahkan di negara lain, yang mana maklumat mereka tu banyak tak sampai lah. Dan latar belakang. Sebab tu sebelum ni kita sudah sebut bahawa orang-orang yang memberontak sehingga terbunuh Sayyidina Uthman ni, ulama kategorikan dia golongan yang penuh dengan dendam terhadap Islam, golongan yang berdendam berdasar pada datuk nenek dia dulu pernah dibunuh oleh dalam peperangan, kabilah-kabilah dia dulu perang, lepas tu kalah, lepas tu harta dia dirampas sebagai ghanimah. Jadi golongan ni dia menanam kebencian kepada anak cucu dia beberapa generasi, sehingga anak cucu dia berdendam sampai beberapa generasi. Akhir sekali bila ada peluang, maka dia turut serta dalam gerakan Abdullah ibnu Sahabak. Jadi hati itu hati dendam. Lepas tu golongan-golongan hamaki, golongan-golongan yang bodoh, yang tidak berpendidikan. Hak jenis orang bila ni kita panggil makan surat, ikut ui pitih. Ui kat pakai ikut ni buah ni. Jadi sebab itulah kalau kita tengok masyarakat-masyarakat yang jauh di luar daripada Madinah ini, mereka bukan sekadar disogokkan dengan slogan-slogan, tapi mereka disogok dengan kebenaran untuk lawan Sayyidina Uthman ni. Baik. Perkara yang kedua, antara ajaran yang diasaskan oleh Abdullah ibnu Sahabak yang akhirnya menjadi ajaran asas Syiah, iaitu Sani dia kata Sayyidina Ali ni jelmaan Tuhan. Dia beri kuasa pada Sayyidina Ali, mana Sayyidina Ali boleh menentukan nasib seseorang dan sebagainya. Itu ada juga disebut. Selain daripada itu, Raja'ah. Ni sebenarnya daripada Abdullah ibnu Sahabak juga. Sebelum Raja'ah tu Ismah, maksum. Sayyidina Ali maksum. Itu daripada Abdullah ibnu Sahabak. Maksum ni maknanya dia ni tidak terhindar, terkawal daripada melakukan dosa besar dan dosa kecil. Maksum. Sayyidina Ali ni tak lupa
Jadi maksum dalam konteks Syiah ni bukan sekadar terhindar daripada melakukan kesalahan kecil dan kesalahan besar, tetapi hilang sifat-sifat kemanusiaan. Tak lupa. Bahkan Khomeini kata sesiapa yang terbayar dalam minda dia bahawa imam ini terlupa, tersalah, tak ingat, tergambar saja, kalau dia tidak bertaubatlah selalu, dia jadi kafir. Kerana maqam imam ni sangat tinggi. Lepas tu yang keduanya raja'ah. Raja'ah ni apa dia raja'ah ni? Raja'ah ni maknanya sebelum berlaku kiamat besar ini, berlaku satu kiamat kecil. Sebelum berlaku kebangkitan secara umum, berlaku kebangkitan kecil, bi'tsah kecil. Dalam konteks kita, nak boleh kita berpindah kepada mahsyar ni, ke alam akhirat ni, semua manusia mesti berada di alam barzakh dulu. Dia kena mati semua. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua kita daripada zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir hidup atas dunia, dia kena mati semua dan berada di alam barzakh. Selepas itu baru bangkit pergi ke mahsyar. Itu akidah. Mengikut Abdullah Ibn Sabah, dia kata tidak. Sebelum berlaku kiamat, Allah akan bangkitkan sebahagian manusia. Yang mula-mula sekali bangkit adalah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat besar Nabi yang kira-kiranya merampas jawatan khalifah daripada Sayyidina Ali. Dia gambar dalam kitab dia bagaimana Aisyah akan direjam. Dalam kitab dia, ni dia panggil usul akidah. Mana-mana Syiah aku terima. Tak kira lah Syiah mana, dia aku terima ajaran. Jadi mungkin kita kata Syiah ni ada molek. Dia kalau molek tidak Syiah ada tu sebenarnya. Kalau molek tidak Syiah lah. Kalau molek tu payah nak kecek. No, tak payah apa kali ni. Kalau molek tidak Syiah tu sebenarnya. Sebab cuba gambarkan. Imam Syafi'i kata, aku tak pernah jumpa manusia, orang yang mengikut hawa nafsu ni banyak atas dunia, orang ikut hawa nafsu yang lebih pembohong daripada Syiah. Aku tak pernah jumpa. Sebab bohong itu pakaian dia. Dia selimut dengan pembohongan. Dia boleh jadi awet muda, boleh kekal lama, boleh tahan lama, penipu. Penipu menjadi ajaran utama itu. Siapa dia tak menipu, dia jadi hina atas dunia. Dalam hadis-hadis dia, siapa dia menipu, dia naik darjat. Tak ada ajaran lagu tu. Tak usah cari, pergi pagi kelip gelap tak jumpa. Cari satu ajaran yang begini sifat dia, tak ada. Inna tis'ata asyarid din fit taqiyah. 910 agama diasaskan di atas pura-pura taqiyah. Tu. Bahkan motto agama dia, nahnu ala dinin, kami berada di atas satu agama. Kalau kami sebarkan agama ni, kami dedah kepada la'azzan Allah. Apa dia? Allah akan hina kami. Tapi kalau kami sembunyikan agama, la'azzan Allah akan muliakan kami. Itu asas dia. Dia ajar kepada pengikut dia, kita ni berada di atas satu agama dinin. Sebab tu kita kata Syiah ni agama. Puak dia kata gitu. Bolehlah kata mazhab Syiah ni tukar dengan mazhab Syafi'i ni. Syiah ni agama suku, dia cukup syarat. Kalau kita nak kata dia agama, memang cukup syarat. Syarat agama ni kena ada 4 perkara dia. Yang pertama, kitab suci. Yang kedua, dia kena watak suci. Yang ketiga, konsep hari bangkit. Yang ketiga, pembalasan. Mana-mana ajaran yang ada 4 sifat ni, 4 rukun ni, orang panggil agama. Asah orang panggil agama, dia mesti ada 4. Sebab tu ayah peng orang tak panggil agama. Ajaran sesat, sebab dia tak cukup syarat. Dia kena ada kitab suci. Kat Syiah ni dia ada kitab suci, Mashaf Fatimah 16,000 ayat. Banyaklah istilah-istilah yang dia sebut. Lepas tu dia ada watak suci, email-email dia suci. Email-email dia ni panjanglah kalau nak sebut tentang email dia ni. Tak pelik beranak tu duit kokoh dalam kitab dia. Bukan kita ambil maklumat kedai kopi, tepi jalan, tepi orang jual abak gagah. Tak, dalam kitab ada. Dalam kitab. Email-email dia. Bukan main-main.
Beranak Imam Mahdi tu, beranak tubik daripada orang ibu, tubik dalam keadaan bertokak ke tu, lengok langit baca suratul kahfi dia. Tu dia dalam kitab dia, email dia. Lepas tu tak jerit, tubik baca Quran tu. Berapa? Berapa yang tubik kok pohon tu apa? Nak ayatnya bersih, tak tubik kok saluran najis tu. Tu. Tahu tu? Tak pergi suci kan? Habis ke yang suci? Sampai doktor betul kita faham ni, tak faham mana tubik kok pohon. Kok mana tu? Bolehnya tulis. Kita tak caralah riwayat tu kuat tak kuat. Mana boleh masuk dalam kitab tu? Kenapa boleh masuk dalam kitab tu? Lepas tu imam-imam dia tahu perkara gaib. Banyaklah kata. Tapi asasnya tu orang panggil syirik lah ke tu? Tu syirik lah ke tu? Tapi asas syirik ni Abdullah ibn Sabah. Dia yang menanam benih syirik tu. Dia. Jadi raja'ah tu tujuan apa? Nak rejam Aisyah. Kerana Aisyah ni mengikut Syiah dia berzina dengan dua orang sahabat Nabi. Safwan ketika Nabi hidup, Talhah ketika Nabi mati. Setelah Nabi mati, dalam perjalanan dia nak pergi ke San'a, dia telah berzina dengan Talhah. Berzina tu maksudnya Aisyah ni dia mengahwinkan diri dia dengan Talhah. Nampak macam mutuk tu situ tu. Mana Aisyah ni dia nikah dengan Talhah. Dalam kitab Syiah, dia kata Aisyah ni pernah menjalinkan hubungan cinta dengan Talhah sebelum dia nikah dengan Nabi. Tapi hasrat tak tercapai kerana rintangan keluarga. Kuat tengok cerita ni sekali. Kerana halangnya keluarga, Abu Bakar ni nak doa supaya dia nikah dengan Nabi, menyebabkan cinta dia terhalang. Cinta pandai pertama ni payah hilang, tak cakap bomo tak hilang. Akhir sekali bila Nabi wafat, dah lah muka dia masa Nabi mati, dia umur berapa kan? Umur berapa tahun? Umur 17. Semoga kita faham. Umur 17. Dah tengah gelenyar lah kita kata tu. Umur siapa lah duduk bahaya ke? Patut Aisyah ni hidup lama lepas tu. Dia perai dengan Sayyidina Ali. Kira zaman Sayyidina Wakar dia ada lagi, zaman Sayyidina Umar dia ada, zaman Sayyidina Osman dia ada, zaman Sayyidina Ali dia ada lagi. Aisyah ni gak masa Nabi wafat tu dia umur 17. Kita kena fikirlah hati-hatirat. Apa ya Syiah nak sangat Nabi mati, Aisyah umur 17. Kita jangan baca kitab kita, baca kitab dia. Baca kitab kita boleh. Orang kita tak kata dia benar-benar bohong lagu tu. Kita bacalah kitab dia. Apa ya dia nak sangat, antara sebab lah. Dia nak sangatnya Aisyah ni nikah ketika umur budak, dak patu mati ketika dia umur 17 lagi. Apa ya nak sangat tu? Kalau Syiah lah, salihlah dia nak sabit tu. Dia nak sabit Aisyah ni tidak alim dalam pelbagai bidang ilmu. Tokailah budak kecil duduk dengan Nabi di tahun pertama hijrah, 9 bulan ataupun 8 bulan selepas Nabi hijrah. Tiba-tiba dia hidup sama Nabi. Mengikut riwayat ahli sunnah ke Aisyah ni alim dalam 5 bidang ataupun 9 bidang ilmu. Spesialis dalam bidang itu. Ilmu hadis, ilmu Quran, bahasa Arab, keturunan Arab, ilmu perubatan. Reti 5 ilmu, disiplin ilmu yang dia kuasai sehingga menjadi tempat rujuk. Patut ilmu fiqh rumah tangga tu memang mahimlah nombor 1. Mahimlah ke mana budak 9 tahun? 9 tahun. Ataupun boleh jadi rendah lagi pada tu. Setengah kata 17 tahun. Alih lagu mana? Jadi lepas Nabi wafat tu sementara ya berlaku padahalnya isteri Nabi tak boleh nikah dengan orang. Tiba-tiba dia nikah dengan Talhah. Bila nikah dengan Talhah, perkahwinan itu tidak sah. Bila tidak sah, jadi zina lah. Tu dia kata zina tu. Zina dengan Talhah. Dah zaman Nabi tak hukum dah rejam muhsan itu. Zina muhsan. Lepas tu zaman sahabat pun tak hukum juga. Sebab itulah Imam Mahdi bertanggungjawab melaksanakan keadilan, maka dia rejam Aisyah tu. Tu dalam kitab. Tu nak sangat rajah. Siapa dia tu buat? Abdullah ibn Sabah. Lepas tu ajaran tu ada apa kali? Ada siapa kali ni. Jadi maknanya ajaran Abdullah ibn Sabah disambut oleh Syiah. Lepas tu kita kata Abdullah ibn Sabah tak sabit. Tak sabit mana ajaran dia buat tu ada belaka tu. Kalau mana? Tu. Yang keempat. Yang keempatnya dia menimbulkan kekeliruan.
kata bahawa Quran ni telah dipindah dan sebagainya. Dia juga Quran ni telah dirosakkan, dia juga menimbulkan keraguan. Setelah dia memburukkan sahabat, maka dia bagi pula ajaran itu. Bila sahabat ni buruk, sahabat ni jahat, maka orang mudah terima. Selain daripada itu, dia juga mengajar bahawa sini dia sebut sikit dalam kitab ni sebut sikit. Hak ni panjang dia sebut. Walaupun dalam kitab-kitab baru Syiah Hadirat, dia tolak sebenarnya. Dia tolak. Dia kata Abdullah ibn Sabah ni tak ada, tak wujud di muka dunia. Itulah sebahagian. Sebenarnya banyak dia disenaraikan ulama sampai 13. Sayyidina Ali ni boleh menguasai alam ni. Orang panggil alam atas ni. Bulan, pergerakan angin, semua berada di jari Abdullah ibn Sabah. Sampai begitu sekali. Maknanya menyabitkan, memberikan kuasa-kuasa yang menandingi Tuhan. Itu asal. Yang disebut oleh ulama, dan dalam kitab-kitab dia pun ada sebut begitu. Ni berat ni. Jadi Abdullah ibn Sabah. Baik. Jadi dia ni berjaya. Memang dia ni berjaya. Gitulah hadirat secara ringkas untuk supaya kita faham, kita nampak lah. Cuma dalam kitab ni dia ada sebut beberapa perkara yang saya rasa perlu juga kita sebut, iaitu mana peranan Abdullah ibn Sabah ini yang menyumbat kepada kejayaan dia. Pertamanya, sahabat tidak terlibat, tapi dia tetap berjaya. Dia mempengaruhi orang yang tidak ada maklumat. Sebab ada timbul dalam internet tu, mana mungkin dia sebagai seorang individu berjaya? Tidak. Ulama kita tidak sebut dia bekerja sebagai secara sendiri. Dia ada kumpulan dia. Dia ditaja oleh mana kuasa besar juga dia yang menaja dia. Sebab dia ni Yahudi. Yang menyumbat pada kejayaan dia, pertama sekalinya, dia ni dari segi bahasa misalnya disebut. Dari segi bahasa memang dia hebat. Dia boleh mempengaruhi orang bila dia bercakap. Lepas tu gerakkan dia berjaya kerana kempen dia ni bukan di kawasan daerah yang dekat dengan Madinah. Kawasan yang jauh, Mesir tu, Iraq, Syria, dan beberapa tempat hak jauh. Bayangkanlah maklumat pada waktu tu lah. Nak sapa, nak atas surat pun kena naik kuda berminggu-minggu nak atas surat. Jadi perkara itu antara yang menyumbat. Selain daripada itu, faktor masyarakat itu sendiri. Kerana masyarakat pada waktu itu dia tidak kenal Molek. Dia tidak kenal siapa Sayyidina Osman. Dan saya yakin setengah-setengah dia tak tahu Sayyidina Osman ni adalah menantu Rasulullah. Dia tak pernah tengok muka Sayyidina Osman. Sebab sahabat kata dalam syair-syair, kalau tengok muka Sayyidina Osman ni memang orang akan kagum. Sebab itulah dalam sebuah kitab yang saya baca, pada malam, pada hari Sayyidina Osman nak dibunuh tu, banyaklah ceritanya. Antara disebut Sayyidina Osman tidak benarkan orang mempertahankan dia. Ada setengah riwayat kata dia duduk dalam rumah, dia kena bunuh. Setengah riwayat kata di luar rumah. Hak kata di dalam rumah tu, musuh Islam ni, popok Sabaiyah ni, naik melalui ni sisi angin. Ada dalam setengah riwayat sebut dia dibunuh di luar rumah dia, depan rumah dia. Dia hambak sahabat suruh dia, kata klik. Klik. Maknanya sebab tu setengah-setengah penulis hadis sirah dia kata memang pelik lah Sayyidina Osman. Kalau kita tengok sikap dia serupa Sayyidina Husain sebelum dia dibunuh di Karbala. Serupa. Ada persamaan. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu ni tak ada seorang, boleh katakan sahabat ni hampir keseluruhan, semua. Setengah kita akan semua sahabat lari dia. Hak paling kuat larinya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni pok sepupu dia. Adik-beradik sepupu Sayyidina Ali. Mana pok sepupu dia?
Siapa setengah berjerit-jerit, jangan pergi. Puak-puak tu dulu dia pernah tipu dah ayahmu. Waktu nasihat Sayyidina Hasan sendiri tak boleh. Tapi dia kata, Wan, ada dalam satu riwayat dia sebut, dia kata dia mimpi jumpa dengan Rasulullah. Jadi dia nak laksanakan tugas dia. Jadi ulama sampai hari ni tak tahu apa dia maksud Sayyidina Husain. Apa maksud dia? Dia kata dia nak laksanakan tugas dia sebab dia mimpi bertemu Rasulullah suruh dia buat tugas dia. Tugas apa tak tahu. Oh, pelik. Supaya juga Sayyidina Uthman ni. Bila sahabat ramai lagi sahabat, walaupun ramai hak dua haji Mekah tu, ramai lagi sahabat pergi lekong rumah dia kerana nak mempertahankan dia. Dia hamak kelip belakang sahabat. Siapa tinggal, ada riwayat sebut tu amalah Abdullah ibn Az-Zubair ibn Awam antaranya. Tak lagi duduk situ juga nak mempertahankan dia. Akhir sekali dia ajak kawan tu masuk, dia koci begitu. Dia duduk dalam rumah belakang. Siapa begitu sekali. Jadi seolah-olah dia ni, kalau kita ni kita tahulah kerana Nabi sebut dah dia akan mati. Boleh ada orang lain tahu jadi Sayyidina Uthman ni dia baca dia akan mati. Kok mana? Memang sudah takdir Tuhan. Sebab Nabi pun sebut dah. Cuma Nabi kata sebelum mu mati tu, orang yang nak bunuh mu ni dia nak supaya mu letak jawatan. Memang dia. Saya baca dalam buku, bila kita tengok sebelum gerakan Abdullah ibn Sabah marah ke Madinah untuk bunuh Sayyidina Uthman, dia hantar wakil. Mula-mula hantar surat, kami tidak akan bunuh kamu. Kamu akan senasib dengan dua khalifah sebelum itu. Kalau kamu letak jawatan, kami tidak akan memberontak terhadap kamu. Sayyidina Uthman jawab surat tu, sebut mana semacam dialog lah. Apa kesalahan dia, di mana tak tu, mana minta dialog, minta jumpa. Sayyidina Uthman kata, aku tidak akan pecah pakaian kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala pakai kepada aku. Mana Sayyidina Uthman tak letak jawatan. Sayyidina Uthman tak letak jawatan kerana Nabi tak benar dalam hadis. Mana Nabi telah bayangkan bahawa Sayyidina Uthman ni akan mati dalam keadaan teraniaya. Dan Nabi pesan, mu jangan letak jawatan. Tapi Nabi guna bahasa kiasan, jangan pecah baju kemuliaan yang Allah pakai. Memang semua ulama kata maksudnya jawatan khalifah tu. Sebab tu Sayyidina Uthman, maknanya Sayyidina Uthman ni salah satu kelebihan dia. Kalau ulama sebut ni lah, dia boleh terima takdir tu. Dia sanggup tak apa. Bahkan dia tak ui pun sahabat pertahankan. Dia takut sahabat ni mati, ya, dia kena bunuh. Sayyidina Husain pun begitu juga. Banyak persamaan. Sayyidina Husain ni sendiri. Jadi Sayyidina Husain ni pun pelik lah. Seolah dia macam dia tahu dah dia nak kena bunuh. Hasil daripada dialog dalam riwayat yang kita tengok, Sayyidina Husain tu sendiri. Ini berkenaan dengan Sayyidina Uthman. Sini dia sebut, dia sebut sikit bagaimana operasi Abdullah bin Sabah. Saya nak sebut sikit sini. Dalam kitab-kitab sirah disebutkan bahawa Abdullah ibn Sabah ni dia menggunakan apa sahaja pada waktu itu untuk memburukkan Sayyidina Uthman. Misalnya dia hantar surat pada setiap pemimpin daerah. Dia hantar surat propaganda memburukkan Sayyidina Uthman. Dia hantar pula tukar-tukar syarah dia, penceramah dia, pergi ceramah di setiap daerah, dia hantar. Maknanya ramah ni, dia latih ni. Enggak buat ni kau tak boleh fitih, tak buat akhirnya ni. Makna dia ada dana besar. Sebab tu ulama kata dia ni memang ditaja ni Yahudi lah. Sebab tu ulama kita amat yakin ini kerja ni Yahudi pada zaman tu. Kok dihalau oleh Nabi halau kan, sebelum Nabi wafat Nabi halau, akhrijul yahud min jaziratil arab, keluarkan semua Yahudi daripada kepulauan Arab. Jadi bawa dia duduk sana luar Rom dengan Parsi dan sebagainya. Dia pun ni sebenarnya taja. Sebab tu dia tak tahala bab duit buat hijau ni. Ni bawa dia. Dia telah melakukan propaganda, merosakkan imej kerajaan Madinah dan Sayyidina Uthman di bandar-bandar. Dia tulis surat, dia hantar pendakwah, dakwah secara rahsia, pergi cari individu-individu yang berpengaruh dalam masyarakat. Dan dia ni dia apa ni, dari segi modus operandi dia ni, dari segi pakaian dia, perwatakan dia,
Orang akan panggil dia al-amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kalau orang tengok dia, mesti orang kata dia ni adalah penegak amar ma'ruf nahi munkar. Dengan joboh, dengan sepolan ni. Sepolan. Sepolan. Tak, dia mari pak kita, dia baca Quran. Baca kiraat syah pun dia baca. Kiraat tak harus pun dia baca. Dia pergi di sebuah masjid tu. Saya tak ingat surah apa. Neng kita dengar. Tok guru saya kata tengok. Dajjal tu. Kiraat tu tak ada tu. Sebab kita tunjuk tu kata tengok Dajjal semua. Dia pergi baca. Kita tak ada Allah bunyi sedap. Tu ya. Dia baca tu tak betul. Ni tengok Dajjal. Mari dengan joboh, dengan serba. Tak salah tino jatuh. Tak salah. Tak cium mulut dengan jatuh. Tak sekira tu. Sebab dia sama jatuh, dia cium mulut dengan mulut ni. Pokok dia. Pekoh dia. Mereka hantar surat-surat ke setiap bandar. Waja'alu yaktubuna ila al-amsar bikatbin yad'unaha fi uyubi wulatihi wa yukatibuhum ikhwanahum bimithli dhalika wa yaktubu ahla kulli minhum ila misl akhar bima yasna'una fayaqra'uhu ulaika fi amsarihim wa haula fi amsarihim hatta tanawalu bidhalika al-madinah wa awsa'u al-ard idha'atan wa hum yuriduna ghayra ma yuzhiruna wa yusirruna ghayra ma yabduna fayaqulu ahlu kulli misl ana la fi afiyatin mimma ubtiliya biha aula illa ahli al-madinah fa innahum ja'ahum dhalika an jami'il ansar faqalu inna la fi afiyatin mimma fihi an-nas. Jadi bila mereka tulis surat, hantar surat, semua dia hantar ke setiap daerah, kepada setiap pemimpin. Jadi surat ni bila tersebar meluas sangat, siapa ke Madinah surat ni? Siapa ke Madinah? Bila siapa ke Madinah? Siapa ke Madinah? Terkejutlah sahabatnya. Sahabat kata ni bukan dia ni. Kita berlepas diri daripada isi kandungan surat ni. Akhir sekali surat itu dibawa kepada Sayyidina Uthman. Dicerita pada Sayyidina Uthman lagi gini. Sayyidina Uthman kata jadi Sayyidina Uthman kata kamu bersama aku. Gitu. Orang mukmin melihat apa yang aku lakukan. Sayyidina Uthman kata aku soalan gini lah. Sayyidina Uthman kata aku malah jawab, mu tengok sendiri aku buat apa. Tu cara Sayyidina Uthman jawab. Betapa bercanggahnya, betapa besarnya, jelasnya fitnah ini. Mu boleh tengok sendiri keadaan aku memerintah ni, ikut cara sunnah ni, seperti mana disebut oleh Abdullah ibn Umar. Sayyidina Uthman ni memang dia betul-betul mengikut sunnah Nabi SAW. Aku tengok daripada ketika dia mula-mula pegang jawatan sampai dia kena bunuh. Ini saksi dari kalangan anak sahabat, iaitu Abdullah ibn Umar tu. Sebab tu Sayyidina Uthman kata, mu tengok sendiri lah. Betul kalau orang kata ni, dengar hak mu tengok, mu jawab sendiri. Gitulah soalan. Tetapi disebut di sini Sayyidina Uthman agak lambat tindakan dia. Dia tidak bertindak selalu. Tidak seperti mana khalifah sebelum dia, iaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar akan bertindak lalu. Jadi Sayyidina Uthman ni dia mengambil pendekatan yang lebih lembut. Bui penerangan atau wakil ayat. Sedangkan keadaan itu sudah buat. Ini kelemahan lah. Sebab manusia dia ada kelemahan dia. Selepas daripada itu, puak-puak penyokong Abdullah ibn Sabah dihantar wakil, dijumpa dengan Sayyidina Uthman, berdebat dengan Sayyidina Uthman. Dan dia menyebutkan kenapa dia benci pada Sayyidina Uthman. Antara yang dia sebut, dia kata pemberontak-pemberontak ni yang akan menjatuhkan kerajaan kamu, mereka berdendam kerana kamu tidak beri jawatan-jawatan penting kepada kabilah-kabilah mereka. Dan kamu telah memecat setengah-setengah kalangan dari kalangan mereka. Mana jawatan politik. Dan kamu telah memberi jawatan itu kepada anak-beranak kamu. Ni. Seolah-olah Sayyidina Uthman ni mengamalkan nepotism, kronism. Itulah
Kayak benda tu kayak boleh jatuh. Orang politik lah ni pun boleh jatuh tu kalau guna tu. Sorry pada dah kalau sabit jatuh lah tu. Jadi bila sahabat bermusyawarah dengan Sayyidina Uthman tindakan yang sepatutnya diambil, maka Sayyidina Uthman kata tak apalah, biarlah kita hantar wakil kerajaan Madinah untuk berbincang dengan masyarakat jauh yang terpengaruh dengan gerakan Abdullah ibn Sabah ini. Gitu. Jadi dia tidak ambil tindakan secara kekerasan. Sepatutnya dia menyiapkan tentera lah sepatutnya. Jadi di sini kira-kiranya Sayyidina Uthman mengikut setengah-setengah pensyarah kitab sirah dan sebagainya. Dia kata, jadi ni orang panggil, kalau dah kita sebut lah ni, maknanya silap jangkaan, bacaan politik tu tidak tepat lah situ. Ialah kita boleh sebut setelah benda tu berlaku. Sebab itulah ulama-ulama kata kita boleh andai gini-gini setelah benda tu berlaku. Kita andai pun berdasar kepada maklumat yang kita baca dalam kitab. Cuba kalau kita berada di zaman dia macam mana. Sebab itulah ramai ulama kata kita baca, kita tak usah buat kesimpulan, tak apa. Sebab benda ni telah berlaku. Kalau kita buat kesimpulan, dia menampakkan buruk rupa sahabat itu. Ya tak ya pun benda ni telah berlaku. Apatah lagi kalau kita buat keputusan sehingga menyebabkan jadi buruk, huduh, nampak rendah martabat sahabat. Lagi tak boleh. Kita sebelah ni lah kita kata dah, bila berlaku percaturan politik gini. Hak duduk atas kursi penonton ni, hak ni hurrah lebih pada duduk dalam tu. Tapi pemain sengerti, hak duduk dalam gelanggang ni, dia rambut-rambut nak goting tak ada. Hak duduk ulah sudah ada hak masuk dalam TV tu tak. Kalau dia terjun dalam bidang politik, senangnya tak ada dua kalimah. Ya bila kita terlibat sendiri, kita tahu. Ni kita duduk hurrah tengok gini, capu tolak capu buat keputusan, tolak capu buat keputusan, conclusion gini, sedap lah saja. Sebab tu tak sah saja. Kita nak hukum Abdullah ibn Zubair, nak hukum orang itu boleh tak sebut, moga bagai sudah berlaku dah. Sebab tu kita mengambil sikap seperti setengah-setengah ulama, misalnya Khatib Baghdadi, ramai lagi ulama-ulama lain lah. Dia kata kita baca sejarah ni sebagai nak mengambil iktibar, sudahlah. Kenapa berlaku gini? Sahabat Nabi yang dijamin syurga pun boleh berlaku gini. Lepas tu kenapa berlaku gini? Ambil iktibar. Sebab tu saya lebih suka menyebutkan dengan kita mendalami sejarah sahabat, kita boleh kenal musuh Islam yang sebenar. Hak ni orang panggil al-amiru bil ma'ruf, watak zahirnya Abdullah bin Sabah. Kalau orang tengok dia, orang kata dia lebih Islam daripada imam kita. Tengok ke gaya dia, tapi dia adalah perasa agama. Dia mari dalam rupa orang agama. Margebar Amerika, Jahannam Amerika. Orang Islam tu naik angin. Ingat tahun 80-an. Margebar Amerika, naik semangat dia ulama. Takut katu tak dia tu mau. Noyanya semangat. Zaman Salman Rushdie, dia hukum istiah hukum bunuh Salman Rushdie hidup bakar ini. Pak mati itu email. Di negara lain. Kita tengok mana orang berani. Itulah kita tak erti dah, tak tengok Syiah lah mana dia pandai Syiah ni. Propaganda dia tu. Apa yang marah Salman Rushdie tu apa? Kerana Salman Rushdie ni hina Rasulullah. Kamu tak hina ke Rasulullah? Dalam kitab kamu ada sebut Rasulullah lah heret Sayyidina Ali dengan Fatimah letak atas katil malam pertama. Rasulullah jadi penonton secara live. Dalam kitab Syiah. Nak tengok lagi kitab tu, boleh lah. Ada lagi kitab dia, bukan lagi kitab kita. Ada ruang hijau lah semua tu. Pegang tangan Sayyidina Ali, tangan Sayyidina Fatimah letak atas katil. Malam pertama Nabi tengok. Dahsyat, hina. Dalam riwayat dia sebut bagaimana Nabi SAW mengeluh. Duk puji Nabi, puji Sayyidina Ali. Bertuahnya kamu Ali, mu ada mertua seperti aku tak ada mertua seperti aku. Aku bengong tak bengong kitab dia. Bertuahmu Sayyidina Ali, mu ada mak mertua seperti Khadijah, aku tak ada mak mertua seperti Khadijah. Bertuahnya mu Ali, mu ada isteri seperti Fatimah, aku tak ada isteri seperti Fatimah. Macam-macam dia sebut. Ayatnya lebih dari Sayyidina Ali. Sebab tu ulama kata kalau kita tengok orang melebih-lebihkan Ali, melebih kuat dah melebihkan Ali, tu kena beringatlah.
Lepas tu dia ada macam bui sangka buruk pada sahabat. Sebab tu Khatib Baghdadi kata, sesiapa yang sebut keburukan sahabat tanpa terkawal lidah dia, orang tu kafir, zindik. Zindik. Kalau tidak kafir pun zindik. Zindik mana munafik apa dekat tinggi. Satu langkah lagi nak jadi kafir. Tu. Bahkan ulama-ulama ni memperingatkan kita, kalau ada orang yang sebut tentang sahabat, membahagi-bahagikan sahabat, lebih Sayyidina Ali, Sayyidina Osman ni dia memang dia comel, tapi dia tak faham mereka. Kena beringat tu orang kesyat lagu tu. Kita boleh kenal ni sudah ada sinten Syiah ni. Kena beringat dia. Sampai begitu sekali. Gitu. Setengah ulama menyebutkan bahawa ketika golongan Sabi'iyah ni menghantar wakil jumpa Sayyidina Osman untuk minta supaya Sayyidina Osman letak jawatan, pada waktu ni dia tidak serai lagi. Mana dia tak berani lagi pada waktu tu. Cuma dia ugut baru. Jadi hak kemuncaknya hari itulah hari dia, maknanya lama jugalah masa daripada dia. Cuma dia tidak sebutlah, dia tidak sebut jarak di antara dia hantar wakil nak suruh Sayyidina Osman letak jawatan dengan tarikh dia bunuh Sayyidina Osman. Itu ulama atau kita tak boleh nak rayak bila jarak dia setahun ke 2 tahun. Tetapi dia pernah hantar wakil, hak tu ada disebut, supaya Sayyidina Osman meletak ke jawatan. Baik. Jadi malam ni tak ada, insya-Allah minggu seterusnya kita akan sebut pula. Dalam kisah Sayyidina Osman ni ada banyak juga fitnah-fitnah yang menyebutkan bahawa ada sahabat-sahabat Nabi yang terpengaruh, sehingga setengah-setengah sahabat Nabi dikatakan kononnya menggerakkan massa pada waktu itu di bumi Madinah supaya bunuh Sayyidina Osman. Ada disebutkan sahabat-sahabat Nabi pada juga terpengaruh. Kita akan buktikan itu bohong. InsyaAllah minggu depan lah kita akan bincang. Itu tak betul, bohong. Tak ada, sahabat tak terlibat. Kalau ada, dalam riwayat ada sebut anak Sayyidina Abu Bakar, ada disebut sampai pergi pegang janggut Sayyidina Osman, malam Sayyidina Osman nak kena dibunuh. Kalau ada pun dia seorang. Tu pun lepas tu dia lari. Apa dia lari? Bila dia pergi pegang janggut Sayyidina Osman dengan dia ni umur berapa? Sayyidina Osman ni kelah ayah dia. Sayyidina Osman menangis bila anak, tak silapnya disebut nama Abdul Rahman. Kalau tak silap saya dah boleh cek semula, tapi jelasnya ada disebut. Pegang janggut Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kata, kalaulah ayahmu tengok mu buat gini pada aku malam, pasti ayahmu kecewa. Bila dengar lagu tu dia lepas, dia lari pergi. Jadi dia tak terlibat juga bunuh Sayyidina Osman, sebab dia lari. Lepas tu dia sedar. Dan dalam riwayat agak kena ingat Sayyidina Osman ni, bila dia tubik daripada rumah dia ketika musuh popok Sabaiyah duduk kepung dia, demo tu teragak-agak nak bunuh dia. Bila tengok muka dia tu teragak-agak dalam riwayat sebut. Sebab demo ni tak kenal Sayyidina Osman. Bila muka Sayyidina Osman buka pintu, Sayyidina tubik, Sayyidina Osman ceramah royak lah gini-gini nak betul keadaan. Demo ni undur. Kalau nak bunuh Sayyidina Osman ni undur ke belakang. Dia baru kenal ni Sayyidina Osman. Muka ni bukan muka jahat ni. Mula-mula, tapi hok belakang mari, pembawa mari. Tu kita tengok dalam sejarah. Bahkan dalam riwayat palsu, bila Sayyidina Osman dipukul, dicicah tubuh dia, dibiarkan beberapa hari di jalan raya. Ni cerita bohong. Ini tak betul. Kalau kita terima cerita itulah hadirat sahabat ramai ketemu, boleh pilih saja. Buruk habis sahabat ada di mana. Cerita ni bohong. Hari tu lah dikebumikan Sayyidina Osman. Siapa ada setengah riwayat kata kaki dia nyagongong wak ikhani, ani wak lari. Ada disebut. Bergerak Sayyidina Osman. Sebab itulah Tok Guru Menteri Besar Kelantan bila dia baca masa ngaji sirah ngaji tu, dia menangis basah baju. Dia baca tu. Cuma bila kita ngaji hadis tu, rupanya tak betul cerita ni. Tapi boleh jerit orang bila baca cerita. Sampanya kekoh hani wak lari hani kaki. Orang kecil manis punya sifat orang. Tidak elok gitu. Nak ayatnya gambar Sayyidina Osman ni hina sehina-hina manusia, padahal dia adalah semulia-mulia manusia. Tu Sayyidina Osman. Ini peranan musuh saya. Kita kena tahu lah Syiah tu baik depan. Jangan duk muka ke bobon. Kalau ni dia masuk dalam bentuk lain. Dia tak mari betul, dia mari dalam bentuk tarikat, dia mari dalam bentuk yahanana, macam-macam dia mari.
Dia mari, bobok ni hadirat. Macam-macam dia mari. Cuma kita tak khabar. Kena 10 tahun lagi baru khabar. Baru kita jenis lambat. Padahal dia siasat lah. Asal mari mana, ajar tu lagu mana, siasat lah. Tak ada bukti. Nak ada bukti. Mati umat Islam mana dah mati. Nyemelih rumah dia. Di Iraq tu budak-budak kecil dia kerak gitu ya kemaluan. Lari dia rumah dia. Lo ni ada sama internet kita boleh tanya. Kalau kita duduk ngaji sana boleh tanya, ada sendiri. Tapi orang kita ni lama nak latih berat dulu. Baru nak khabar. Syiah tahun 79 masa tu tahun 80 turut kena gelegak tu. Saya ingat di masjid Tok Nali pada waktu penuh gambar Khomeini. Siapa ada sahabat saya usrah sekali nak tidur tengok gambar Khomeini dulu nak tidur dengan bini. Tu saya aku. Dia letak di depan katil dia tu gambar Khomeini. Nak ambil aura Khomeini tu. Mojo anak tak sopa Khomeini. Itulah hadirat. Jadi kena beringat hadirat. Jadi kita kena beringat. Sebab tu kita kena pergi hak Nabi. Kalau tak serupa tak sah, tak ayat. Cara sebab sama mana pakai mari pun kena serupa dengan Nabi. Kalau tak serupa tak jamin selamatnya. Dah ya boleh tinggal Nabi ni apa? Tak molek kau. Rosok akidah kalau faham. Ada dah dia molek benar Nabi. Hak ni hak selamat. Nabi tu biarlah tidak nampak meriah pun. No. Sebab setengah-setengah mana tu guru hak mari tu kan. Teruk akidah tu. Kalau kita baca kitab-kitab dia, baca sejarah-sejarah pokok dia tu, di Yaman tu teruk. Sebab tu tak sah dah dia, tak sah. Tak sah. Kalau kita ambil juga, walaupun kita nampak molek, takut jadi lama kelamin bila dia gini hadiah-hadiah. Ni ingat saya sebut dia benda tak molek ni. Dia bukan dia anak nak boleh jadi teruk ni kadang-kadang 10 tahun 5 tahun baru nampak teruk. Saya sendiri pengalaman saya sebut. Kita nak kenal seorang memang hebatlah dia sampai setahun lebih. Kononnya dia ni mahir lah dalam ilmu dunia ni. Kita pun nak tengok setahun mana kan. Tafsir Quran jangan kira lah gini. Pakar tak tengok tafsir. Kita bisa kalah lah. Gini setahun lebih ngaji dia. Aku dia ajar macam-macam lah ilmu dia ajar. Akhir ni tarikat kononnya ngaji tarikat. Dia ngaji pondok kan, tapi mati dah. Orang kedah. Anak juga berasa tarikat ni tau. Guru ngaji baca dalam buku saja. Teragi kena start tu kena tak kena lagi. Dekat dengan setahun baru kita nampak dia tu. Bila mana dia percaya kita, dia masuk, dia benar saya masuk dalam bilik suluk dia. Allah kita tengok ada belaka dengan kayu gotu semua jenis kayu dengan wasbih sawahnya baca. Duduk mengatik tak tidur malam. Saya ikut dia sampai nak bangun subuh sakit kepala lutut. Zikir la ilaha illallah. Molek tak molek la ilaha. Molek. Tapi tak letak gambar sekeping ada dengan calak dengan gapo. Jadi nak boleh tahu tak molek tu kadang-kadang perlu masa lama. Gitulah dia kena beringat. Jadi benda ni sebab tu kita kawalan kita yang membentengi kita supaya tidak terambil benda tak betul. Kita pegang mana? Pegang pada hadis Nabi. Insya-Allah kita selamat. Sebab Nabi dalam hadis Nabi pernah gambar tu. Akan datang pada umat aku, akan datang satu ketika pada umat aku dia akan dihimpit oleh fitnah yang gelap gelita sehingga dia letak tangan di muka tak nampak tangan dia. Yang ni gelapnya fitnah itu. Lepas tu sahabat Nabi tanya, lepas tu nak awak lagu mana masa tu? Nak suruh selamat. Nabi suruh pegang ma ana alaihi wa ashabi. Maknanya mu pergi ajaran aku, dah ajaran sahabat. Maknanya Nabi iktiraf. Selagi kita pergi pada ajaran dia, dah sahabat dia, insya-Allah tidak sesat. Kalau hak lain, Nabi tak jamin. Gitu. Gitulah hadirat. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ni boleh menjadi satu peringatan kepada kita tentang agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.